Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Apa khabar anda semua? Apa khabar saudara Salim Saleh? Hari ini kita bersiaran lewat sedikit kerana saya harus menghormati Presiden saya mengadakan live pada malam ini, saudara Syah Ibrahim, saudara Eskas, saudara Syarul Azam. Kita ni ahli parti kena hormatlah pada Presiden, saudara Muhammad Effendi, saudara Syed Ali, Syed Muhammad, saudara Muhammad Mazaman Salim daripada Bintulu hadir menyantuni. Terima kasih saudara Azizul Mak Yusof daripada Bangsa, saudara Abi K, saudara Muhammad Yusof. Begitu juga dengan saudara Muhammad Johari. Apa khabar anda semua? Waalaikumsalam. Saudara Jumadi, jangan lupa saudara like, share dan subscribe, saudara Mak Zailan, Puan Dahlia Hassan, serta Zain Castello dari Tanjung Karang. Waalaikumsalam saudara Abdul Aziz Rahman, Zizi, Ahling Ma, Ahling Ma. Okeylah tu. Saudara Puan Syarifah Hafifah Besa, selamat malam. Ya, saya lewat malam ini kerana menghormati Presiden tadi mengadakan bual bicara bersama dengan NHR Channel. Saya, saudara Hamidah Kamat, saudara Mak Azaini, Muhammad Fazil. Jadi bila kelewatan tu jangan marah. Kita menghormati Presiden. Saudara Ahmad Syafuddin, kita warga UMNO nak dengar juga apa bicaranya. Jangan pula kita syok sendiri je. Kita bercakap, lain kita cakap, lain Presiden cakap. Saudara Jaka Linglung dari Penang, Puan Aisyah Zakaria, saudara Hazrul Aidi, saudara Cik Krin. Jangan lupa like, share, subscribe juga di Instagram, saudara. Jadi saya minta maaf tak boleh nak menyantuni semua kerana waktu menghambat kita. Jadi saya harus terus melaporkan dulu. Seperti biasa saudara, laporan apa yang berlaku di negara kita, barulah masuk G3, G4 saudara. Saudara Sima Adima dari Sabah, Tok Suwira, saudara Ramli Abdul Hadi, Aziz Izam, Waalaikumsalam, saudara Fuad Abdul Rahman, Zizi, ya, alhamdulillah semakin sayang pada Presiden. Sairin Saidin, Presiden tetap Presiden, kita ahli biasa saudara. Baik saudara, terima kasih saudara Rio awal pagi tadi telah pun menghantar kiriman kepada saya, saudara Awang Yusof, Jonathan, saudara Azizawi, Alan Haji Din. Hari ini hari Selasa 2 Ogos, hari yang ke-864 COVID menyerang, dan kabarnya semalam ada 8 kematian. Jumlah jangkitan semalam adalah 3,213, ada peningkatan daripada kemarin. Jumlah keseluruhan sudah 4,683,266. 4,683,266. Bagaimanapun yang dapat disembuhkan adalah 4,602,625. Dari laporan tersebut terdapat 7 negeri ada peningkatan, tapi susut di 9 negeri. Selangor meningkat kepada 865, Johor juga turut meningkat kepada 114. Bola Persekutuan amat mengerikan apabila terus meningkat pada 1,006. Sabah susut tapi jumlahnya 241, begitu juga di Perak susut 224, Negeri Sembilan turut susut kepada 153, dan Pulau Pinang susut 121. Jadi saudara, jangan lupa jaga diri anda, jaga kesihatan kita. Okey. Malam ini saya tak sempat untuk mewawarkan e-commerce sebab memburu waktu, tapi jangan lupa saudara, saya harus memberi sedikit penjelasan. Puan Syarifah Hafifah Washirun, salam dari Tok Intan, saudara Queen Kasturi Zainul Rashidin, saudara Abu Bakar Ridwan di Instagram. Jangan lupa like, share dan subscribe saudara. Tok Putih, terima kasih, katanya terbaik penjelasan daripada Bapak Presiden. Baik saudara, kita masuk naluri kehidupan. Ini perlu saudara, bercakap soal politik, bercakap soal kehidupan, jangan lupa naluri kehidupan kita. Kerana sebuah kehidupan yang tenang datangnya dari jiwa yang positif, saudara. Kehidupan bercelaru berpunca daripada jiwa yang berfikiran negatif. Kehidupan Rasulullah SAW selalu dalam tenang kerana baginda sentiasa berfikiran positif. Hati yang tenang akan mendidik manusia menggalah segala cabaran dengan mudah tanpa kesukaran. Jadi, cara untuk menenangkan hati dan fikiran kita sudah jelaskan dalam Al-Quran dan sangat berkesan jika diamalkan. Sayangnya, ramai manusia tidak mempraktikkan cara ini. Sebaliknya, mereka memilih hiburan
untuk menenangkan hati. Malah, hiburan itu tidak bertepatan dengan kena agama dan bertentangan dengan Islam. Sebenarnya, saudara, berzikir merupakan cara terbaik untuk melenturkan hati supaya sentiasa tenang, selain menjadikan minda lebih fokus dan berfikiran positif walau apapun keadaan. Walaupun sudah dijelaskan, namun masih ramai antara kita yang sering tersalah pilih mencari jalan untuk meraih ketenangan dalam hidup dengan mencari hiburan. Itulah saudara Joka Karim, saudara Abdul Hamid, saudara Osman Abdul di Instagram, ya saudara, saudara Dakal Amirin, Mat Dir. Jangan lupa saudara like and share. Jadi kerana kita hati menjadi resah, gelisah, sedih, marah dan kecewa, kehidupan pun tidaklah akan tenang. Akhirnya, jalan yang salah juga dipilih untuk mencari ketenangan. Oleh itu ingat saudara, jangan kita mencari ketenangan dengan mencari hiburan. Kerana hiburan tidak kekal saudara. Ini sekadar peringatan. Moga saudara dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang lagi. Ingat saudara, perbanyakkan zikir. Saudara, baik. Kita masuk segmen mutara kata sedikit. Kiriman Cikgu Hibil. Katanya, saat kamu berduka, maka tersenyumlah agar tidak mengganggu emosi orang lain pada wajahmu yang kelat itu. Wajah yang masam, kusam, yang kelat lah. Jadi sesungguhnya, kuntum senyuman saat kamu bersedih merupakan pahala yang terbesar untuk digapai. So, kalau kita susah, kalau kita berduka, jangan kita tunjuk emosi pada wajah kita dengan wajah yang kelat. Senyumlah. Senyumlah pada hari-hari yang mendatang. Senyumlah bahawa segala-galanya ketentuan ilahi. Ya, saudara? Bagi saya, setiap kali kita menghadapi masalah, kita berzikir, beristighfar, saudara. Dan saya tidak akan lupa untuk mengingatkan pimpinan, jangan berbelanja tanpa had, khawatir negara akan muflis. Tajuk bicara kita malam ini, selepas kita dengar kenyataan daripada Datuk Seri Presiden UMNO tadi, saudara, bicara kita malam ini adalah menghitung hari, hari demi hari. Namun, jangan lupa pantun Pak Nazil, sebab beliau mengirimkan pantunnya saban hari kepada kita. Saya harus menyantuni pantun Pak Nazil, saudara Puan Emily, Nordin, saudara Osman Abdullah, Abang Tony Durian di Instagram. Jangan lupa like, share dan subscribe. Itu yang saya harapkan. Kata Pak Nazil, pokok sebatang tepi desa, atas dahannya dihinggap bayan. Mentang-mentang banyak berjasa, semua kendaknya pinta dilayan. Inilah kadang-kadang orang dah berjasa semua, dia nak semua orang ikut kita cakap dia. Itu masalahnya saudara. Kata Pak Nazil lagi, Pak Jamal berasa kesang, orang lurus berbudi bahasa. Pemimpin mengamal politik songsang, masih terus berebut kuasa. Itu keadaan hari ini. Jadi sebab itu kita mengharapkan agar pilihan raya akan datang ini, kita mengenepikanlah mereka yang mengamalkan politik songsang, saudara. Saya juga menerima kiriman daripada sahabat kita, Saudara Nur Malik. Lama tak dengar dia mengantar kiriman pantunnya. Ini pejuang anak muda daripada Pasir Salak, di Perak Tengah. Katanya, kayu ditarik kerbau balau, tuan kerbau bernama Jogo. Kenapa ramai menonton Mak Kilau? Kerana Melayu mencari hero. Katanya lagi, kalau memasak ikan puyuh tambah garam, memanglah sedap. Lemah sungguh jiwa Melayu, rizab Melayu semakin lenyap. Jadi anak muda ini menzahirkan kerunsingannya melihat bagaimana pimpinan negara boleh mengizinkan rizab Melayu bertambah berkurangan. Lain tak ada kerana mereka mencari kesenangan diri. Itu masalahnya, saudara. Saya malam ini kita skip juga tentang gedung ilmu kerana saya rasa perlu banyak yang lain-lain perlu kita santuni. Jadi saya perlu memberi peringatan bahawa apa yang saya nyatakan, jika ada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga kalau anda menghantar kiriman ataupun komen-komen, patuhilah kendak-kendak ataupun peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Sebab itu semua adalah tanggungjawab anda. Saya tidak mampu untuk memantau semua komen anda. Ini adalah pencerahan politik berdasarkan kepada pengetahuan dan pembacaan saya, pendengaran saya dan perbualan saya dengan pimpinan. Saudara, matlamatnya adalah sekadar memberi informasi saja, saudara. Tidak lebih daripada itu. Dan paksinya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jika ada
Yang tak bersetuju nak hantar kiriman, hantarlah. Gunakanlah bahasa yang harmonis kerana kita adalah warga cinta damai. Baik, saudara. Laporan sedikit tentang kedudukan cuaca negara kita masih tidak menentu. Ini keadaannya. Ada hujan, ada ribut petik, ada panas. Tapi bagaimanapun yang membimbangkan saya apabila terjadi banjir kilat di Johor Bahru. Ya, saudara, bahawa lebih kurang 500 kenderaan telah pun ditelengami air akibat kejadian banjir kilat di Johor Bahru. Hari ini, saudara, sekitar jam pukul 12 tengah hari tadi, hujan turun dengan lebatnya di Johor Bahru. Jadi antara jalan-jalan yang terlibat adalah Jalan Yahya Awal, Jalan Air Molek, Jalan Wong Ah Fuk, Jalan Tun Razak, Jalan Mahmudiyah, Jalan Kolam Air, Kampung Makmin dan kawasan Hospital Sultanah Aminah. Jadi saudara, di negeri-negeri lain juga harus berhati kalau Johor Bahru dah hujan. Kerana ini merupakan kali pertama selepas 10 tahun Johor Bahru tidak mengalami banjir kilat yang sebegitu tinggi. Banyak kenderaan yang tersadai, yang ditengalami air. Saudara, saya harap kita sentiasa berwaspada dalam keadaan yang tidak menentu ini, saudara. Dan saya juga mendapat kiriman berita yang tidak begitu menyenangkan dari kota New York. Semalam, New York telah pun mengumumkan bahawa seluruh kotanya diumumkan sebagai perintah darurat. Begitu juga dengan kota raya San Francisco serta seluruh negeri di California juga telah pun mengumumkan perintah darurat. Kenapa? Kerana negara tersebut telah pun dijangkiti ataupun dicengah oleh merebaknya penyakit monkeypox ataupun cacar monyet. Ini bahaya, saudara. Dan penyakit ini boleh membawa masuk maut. Saya amat terkesan. Saya harap kita jaga kesihatan kita, berdoa pada Allah SWT. Janganlah monkeypox ini menular ke negara kita. Tapi apabila New York dah membuat pengumuman perintah darurat, California, San Francisco dan kabarnya beberapa negara lain lagi, ini juga akan mengundang masalah pada kita. Kalau berlaku darurat lagi, takkan kita nak terkurung lagi di rumah. Itu keadaannya, saudara. Sebab sebagaimana yang pernah saya nyatakan, saudara, bahawa dalam laporan Associated Press antarabangsa, katanya terdapat 9 buah negara yang bakal mengikuti jejak di Sri Lanka, iaitu negara muflis, tiada makanan akan sampai ke negara tersebut. Antaranya, selain daripada Colombo, adalah negara Afghanistan yang terjerumus dalam krisis ekonomi yang menakutkan sejak Taliban berkuasa. Krisis di Afghanistan juga berlarutan apabila pentadbiran Amerika Joe Biden membekukan rezerv mata wang asing negara itu yang bernilai lebih 7 bilion ringgit, saudara. Di Argentina juga kabarnya 4 dari 10 rakyat Argentina dikategorikan sebagai penduduk miskin dan kadar inflasi negara itu dianggarkan bakal melebihi 70%. Mesir, ini saudara agak membimbangkan lagi bila Mesir turut mengalami keadaan menyaksikan kemiskinan membabitkan hampir 1/3 daripada 103 juta rakyatnya. Keadaan penduduk Mesir sebelum ini sudah pun dihambat kesukaran apabila banyak subsidi dipotong untuk bekalan bahan bakar, air dan elektrik. Bank Pusat pula menaikkan kadar bunganya untuk tujuan mengekang inflasi dan menurunkan nilai mata wang asing, sekaligus menyulitkan negara untuk membayar hutang luar. Laos, negara yang berhampiran dengan kita, merekodkan pertumbuhan ekonomi yang baik sebelum COVID-19. Namun jumlah hutangnya dilaporkan melonjak dan bakal menjadi Sri Lanka yang kedua. Penurunan nilai mata wang negara itu memburukkan lagi krisis yang berlaku. Malah rakyat turut berdepan kenaikan harga makanan dan kehilangan pekerjaan, saudara. Begitu juga di Lebanon. Negara ini dikatakan sudah pun hampir menerima nasib Sri Lanka. Kerana pada tahun 2019 nilai mata wang negara itu terus merudum, menyebabkan rakyat melancarkan protes selama berbulan-bulan di Lebanon, saudara. Myanmar, negara yang berhampiran dengan kita, ketidakstabilan politik di Myanmar, terutama ketika rampasan kuasa berlaku pada Februari lalu, menyebabkan negara itu tidak mempunyai upaya untuk membangun. Sekatan barat terhadap kepimpinan junta tentera turut memburukkan situasi ekonomi Myanmar, menyebabkan ekonomi negara itu menguncuk
18% tahun lalu dan terus menguncup lagi. Malahan, saya kesan berlakunya rampasan kuasa dan sebagainya, Pakistan melihat kenaikan harga minyak. Samping itu, akibat perang Ukraine dan Rusia mendorong kenaikan harga minyak negara itu melebihi kenaikan harga barang lain. Tentulah akan meletakkan Pakistan merekodkan lonjakan kadar inflasi lebih 21%. Selain itu, nilai mata wangnya menurun sekitar 30% di pasaran dunia. Turki, Perdana Menteri tadi melawat Turki. Mana nak ada pelabur datang, sebab Turki juga hari ini inflasi di negara tersebut melonjak ke tahap 70%, saudara. Kemudian Zimbabwe. Zimbabwe ni presiden je dulu, Mugabe adalah sahabat karib pada Datuk Mahathir. Berbanding negara lain, kadar inflasi di Zimbabwe, saudara, kadar inflasi Zimbabwe melonjak tinggi, iaitu 130%. Sekaligus dibimbangi bakal mengheret negara itu mengalami hyperinflasi sebagaimana berlaku tahun 2008. Kadar inflasi yang tertinggi menyebabkan rakyat negara itu tidak lagi mempercayai nilai mata wangnya, menyebabkan peningkatan dolar Amerika berterusan, saudara. Itu gambaran, saudara, 9 negara. Kita harapkan agar pimpinan negara dapat segera memikirkan. Negara kita juga bukannya boleh bangga kita terkecuali. Tidak, saudara. Kita juga kalau kepimpinan negara gagal menguruskan ekonomi negara kita sebaik mungkin, kita juga boleh terjebak. Jadi keadaannya begitu, saudara. Bagaimanapun, saya ingin merakamkan salam balasungkawa kedukaan bagaimana 2 orang juruterbang pesawat ringan yang terhempas semalam di Jalan Dr. Nazrin Shah di Sungai Rokan berhampiran dengan medan Gopeng di Ipoh, Perak. Dan menurut laporan, kedua-dua juruterbang tersebut, seorang pilot, seorang co-pilot, iaitu pilot yang kedua telah pun menemui ajal, iaitu Lieutenant Colonel Fajim Jufar. Begitu juga dengan Lieutenant Colonel Mustafa Kamal Muhammad Yusof. Bapa Fajim itu Lieutenant Colonel Mustafa Kamal Yusof. Sebenarnya bapa kepada Fajim pernah turut terlibat dalam nahas dan meninggal dunia pada tahun 1989 akibat nuri terhempas. Jadi ini keadaannya, kita turut berduka cita atas apa yang berlaku. Jadi berhati-hatilah, saudara. Cuma yang saya lihat semalam apabila hakim pergi melawat tempat ataupun rumah yang dituduh katakan Datuk Seri Zahid menyalahgunakan dana wang daripada Yayasan Akal Budi, tapi pendakwa raya tidak pula hadir. Ini yang kita hairankan, kerana dia menuduh bahawa Datuk Seri Zahid menggunakan wang sebut bukan untuk tujuan amal bakti. Bagaimanapun, kita lihat bagaimana hakim yang mengenali perbicaraan tersebut, dia pun mula faham keadaannya. Semoga hadir kesedaran daripada mereka, jangan terus menuduh, saudara. Baik, saudara. Sekarang ni kita masuk yang 4, bahawa Parlimen akan dibubarkan. Dekat sangatlah. Kerana menurut timbalan Presiden MIC, Datuk Seri M. Saravanan, dia memberi bayangan bahawa pilihan raya umum ke-15 akan diadakan dalam tempoh sebulan atau 2 bulan lagi. Tadi pun Datuk Seri Zahid Hamidi ada menyebut soal perkara tersebut, tapi dia tidak maulah mendahului yang bawa Perdana Menteri. Itulah cara orang berhemah. Dia tak terus terjah begitu, dengan harapan bahawa pilihan raya segera diadakan. Sebab kata M. Saravanan, mungkin sebulan atau 2 bulan. Jadi bagaimanapun dia meletakkan kepimpinan mereka bahawa tentang calon-calon. Bahawa katanya bahawa MIC akan kekal bertanding di 9 kursi Parlimen dan 18 Dewan Undangan Negeri. Itulah keadaan, saudara. Mereka, kita harapkan mereka bekerja lah. Jangan nak menumpang, jangan nak menenggik di atas tengkuk kita saja, saudara. Dan tadi saya ingin mengulas apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Presiden. Sebab katanya UMNO perlu menghidangkan sesuatu yang baru pada rakyat. Ini yang penting. Kalau nak masuk gelanggang, nak adakan pilihan raya, kita mesti menghidangkan sesuatu yang baru pada rakyat. Sebab rakyat mengharapkan adanya bukan janji palsu, janji yang benar boleh ditepati.
bukan janji seribu mimpi. Kerana sekarang ni minda pemikiran rakyat sudah jauh berubah. Malahan dalam keadaan hari ini kita merasakan bahawa pengundi muda di bawah usia 40 tahun adalah merupakan majoriti pengundi. Mereka inilah yang akan membentuk arus pemikiran ataupun arus pengundian pada setiap kerusi, sama ada Dewan Parlimen ataupun Dewan Negeri. Ini gambaran secara bahawa UMNO harus berani melakukan perubahan. Antara perubahan yang dilakukan adalah dengan menurunkan wajah-wajah baru yang bukan hanya terdiri daripada mereka yang selama ini sudah mula mahu dijauhi oleh rakyat. Kerana pemimpin-pemimpin yang meletakkan kepentingan diri rakyat, mendambakan kepimpinan yang bernama ikhlas dan jujur, serta mementingkan kepentingan rakyat saudara. Ada juga disentuh tadi tentang pemilihan parti dan sebagainya. Bagaimanapun menurut Presiden UMNO, jawatan dalam parti UMNO ini akan dilakukan selepas pilihan raya, sekitar dalam 6 bulan. Jangan lupa saudara, kali ini UMNO yang akan mengundi, akan memilih pimpinan di peringkat bahagian dan di peringkat majlis tinggi, termasuklah jawatan presiden sekalipun. Jika ada pertandingan, sejumlah 160,000 perwakilan akan membuat perhitungan. Jadi bukan satu dua orang saja. Sebab itu saya katakan, kalau setakat wolot-wolot ni ada duit pun, mereka tidak mungkin mampu untuk membayar ataupun membeli undi daripada 160,000 perwakilan. Tambah-tambah lagi kalau mereka tidak lagi jadi calon. Ini keadaannya saudara. Jadi dalam keadaan begini, menurut Datuk Seri Presiden, apakah UMNO sudah bersedia untuk menghadapi pilihan raya dengan perubahan sikap pengundi dan hasrat serta matlamat rakyat yang meletakkan mereka, calon-calon yang akan diturunkan itu sebenarnya dapat mampu membawa perjuangan memenuhi kehendak rakyat. Yang penting mandat rakyat harus diperolehi. Ini penting. Jadi sekarang ni kalau mereka nak jadi calon, tunjukkanlah budi yang baik. Bukan sebagaimana saya katakan. Bukan macam dulu. Dulu bila nak pilihan raya, barulah yang sakit sorong naik kereta sorong. Sangguplah sorong kereta kursi roda. Kalau orang sakit, orang tua, turun, sanggup suap makan. Sebagaimana saya katakan, ini semua dah tak ada dah. Memang kita wajib dan wajar menyantuni, tapi bukan itu caranya. Yang diharapkan oleh rakyat dalam keadaan suasana ekonomi yang tidak menentu ini adalah apakah perancangan anda untuk meladani permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Yang penting sekali, selepas kita mendapat mandat rakyat, kita harus melaksanakan impian dan harapan mereka. Jadi keadaan sekarang ini, sebab itu contoh, beliau memberi contoh di negeri Selangor. Pendekatan baru dalam politik di Selangor perlu dilakukan. Kerana Selangor ni cuma ada dalam 2-3 kawasan parlimen saja terdiri daripada pengundi-pengundi yang bukan kluster di luar kota kosmopolitan. Selebihnya adalah warga yang beranggapan ataupun menjadi warga kota. Sebab boleh dikatakan hampir di keseluruhan daripada 22 kursi parlimen, 19-nya adalah terdiri daripada kursi parlimen yang penghuninya atau pengundinya adalah warga kota raya. Mereka sudah beralih pemikiran. Fikiran mereka bukan macam sekarang, macam dulu. Fikiran hari ini mereka nak lihat, mereka nak dengar apa perancangan anda, bukan hanya melontarkan kata-kata retorik. Jadi sebab itu warga UMNO, pemimpin UMNO di peringkat bahagian, kata Presiden, perlu berubah. Dan pengundi-pengundi di Selangor sudah pun bersifat kosmopolitan, warga kota raya. Kalau pendekatan seperti perubahan sikap, pendekatan, minda, jika tidak dilakukan perubahan, artinya menempahlah untuk ke laut. Ini realiti saya. Sebab itu Presiden mahukan akar umbi serta pimpinan-pimpinan di peringkat bahagian berubah dengan segera. InsyaAllah, kalau ada perubahan, rakyat akan menyokong kita. Tanpa perubahan, ke lautlah jawabnya. Sebab itu beliau membayangkan juga seperti contoh di Kelantan. Di Kelantan dah 30 tahun
Negeri sebut dipimpin oleh kerajaan yang bukan UMNO Barisan Nasional. Dan tidak ada perubahan yang dialami oleh rakyat. Sebab itu hari ini kita mendengar saban hari keluhan rakyat. Rakyat mengeluh kerana melihat masalah yang kecil pun tidak mampu diselesaikan. Contoh, masalah air. Usahakan nak menyebut soal ekonomi rakyat. Masalah air di Kelantan itu dah 30 tahun. Masih belum mampu diselesaikan. Masih lagi bertolak-tolak. Kata orang itu, kata orang ini. Rakyat mahu melihat ada perubahan. Lebih-lebih lagi di negeri Kelantan sekarang ni, warganya, kalau boleh mereka mahu mencari rezeki atau mencari penghidupan, melebarkan ekonomi mereka di negeri tumpah darah mereka sendiri. Bukan terus berdagang. Saudara Puan Noridah Kamordin, ya, kan nak kencing lagi. Saya tak tahulah saudara, kalau rakyat masih lagi percaya pada ini serangan atau fitnah ataupun apa saja yang didongengkan oleh parti-parti bukan daripada UMNO Barisan Nasional, maka akan berlakulah sebagaimana yang kita alami selepas pilihan raya 2018. Janji yang tidak ditepati, janji 1000 mimpi. Kita sedih, tapi apakan daya, seandainya kita mempunyai kestabilan politik, walaupun ekonomi dunia melanda, paling tidak mampu kita tangani. Saya selalu membuat perbandingan antara negara kita dengan negara Norway. Di negara Norway, walaupun dunia menghadapi kemelesetan ekonomi yang begitu memenatkan, meletihkan warga dunia, namun, saudara jangan lupa, Norway masih kekal stabil, tenang, dan rakyatnya hidup tak ada permasalahan. Sekolah percuma, kenderaan percuma, kalau sakit, perawatan di hospital percuma. Malahan mereka mempunyai simpanan lebih daripada $1 juta dalam simpanan setiap warganya. Ini yang perlu dilakukan oleh UMNO. Seandainya anda mendapat kepercayaan sekali lagi oleh rakyat. Negara kita ada hasil. Walaupun dunia dilanda ekonomi dan masalah ekonomi. Walaupun negara kita ni juga diambang krisis. Seandainya pimpinan dapat menjangka tentang masalah masa depan yang sering saya katakan, itu food security. Saya sebelum Datuk Seri Presiden bercakap tadi, saya mengingatkan tapi tak bercakap pula tentang food security. Kita harus merancang dari sekarang bagaimana untuk kita memastikan juadah makanan tetap ada. Walaupun tadi ada disentuh juga, Datuk Seri Presiden kata mesti bangun pagi ada makanan atas meja. Ini yang rakyat mahukan. Kita tak usah fikirlah soal dunia lain. Serangan-serangan yang dihadapi oleh dunia, kesan daripada peperangan di Ukraine dengan Rusia, kesan daripada inflasi yang melanda di seluruh dunia, jadi tidak seharusnya dibebani oleh rakyat kita. Sebab itu kita memerlukan pemimpin yang jujur. Bukan hanya bercakap soal retorika. Tadi Presiden UMNO dah tegur. Mungkin awak tak faham. Bila-bila mengatakan kita kadang-kadang pemimpin banyak bercakap soal retorik, retorika politik. Kononnya kadar inflasi kita ni menurun, kadarnya dan sekadar inflasi kita ni taklah setinggi macam orang lain. Kita hanya dalam sekitar 2% dan sebagainya. Ini bukan satu pengumuman yang sewajarnya dijadikan sebagai bual bicara. Sepatutnya kita mengingatkan rakyat. Pertama, berhemah dalam berbelanja. Yang kedua, kita segera menangani masalah rakyat. Itu yang paling penting. Secara memang kita yakin, bila ditanya apakah keyakinan UMNO Barisan Nasional boleh ke memenangi pilihan raya akan datang, saya dah bercakap pada anda tentang kemungkinan-kemungkinan yang berlaku kalau warga UMNO tidak berwaspada. Tapi kalau warga UMNO mereka akan umbi melakukan usaha dan sebagainya, Datuk Seri Presiden dia mengingatkan, dia kata bahawa rezeki itu tidak pernah salah alamat. Ini yang dinyatakan oleh Datuk Seri Zahid. Rezeki tidak pernah salah alamat. Yang mana ni saudara Muhammad Harbi, dia kata kenapa tak buat laporan. Kalau ni yang terang-terang berbohong, cuba memfitnah UMNO. Bagi saya, soal fitnah dan caci nista dalam politik, saya yakinlah rakyat pun dah, orang Kedah kata mangli. Macam mana saya katakan semalam, kemarin saya berjumpa dengan teman-teman saya di Kedah, di Alor Star. Mereka juga menzahirkan bahawa rakyat tidak lagi mahu
mendengar cerita-cerita yang indah-indah ataupun cerita makin hamun. Yang rakyat nak tahu apa perancangan dan mereka lebih yakin hadirnya wajah-wajah dan muka baru. Sebab itu begitu jelas Datuk Seri Zahid mengatakan bahawa UMNO akan menurunkan calon-calon yang bersikap wali, vulnerable, likeable, dan paling penting sekali adalah diterima oleh rakyat. Itu paling penting. Sikap itu bukan wali macam wali Allah, tidak saudara. Wali itu winnable, acceptable, diterima, dan likeable, disukai. Jadi kau turun pemimpin yang nak bertanding tu, rakyat tengok muka tu, dia orang dah lari. Apa cerita? Itu keadaannya. Beliau juga turut menyentuh. Ini paling penting saudara. Beliau menyentuh tentang muafakat nasional. Bagaimana apabila kita menjalin permuafakatan dulu, sepatutnya mestilah bertolakkan kepada keikhlasan dan kejujuran. Tapi malangnya keikhlasan dan kejujuran kita dipertikaikan. Akhirnya tidak mampu. Dan saya melihat tidak ada. Artinya sudah ada noktah antara UMNO dengan PAS. Sebab itu beliau mengatakan paling penting integriti diri perlu diutamakan. Integriti parti perlu diutamakan. Soal orang nak kata dia, katalah dia tak pandang pun. Kalau nak kata dia customer mahkamah ke, orang nak tuduh apa pun pada dia, dia boleh. Dia boleh memaafkan. Walaupun kadang-kadang tak boleh melupakan. Tetapi jangan sama sekali mencerca parti Rumah UMNO. Sebagaimana yang sering saya ingatkan teman-teman. Anda boleh berbeza pandangan. Anda boleh nak marah, nak hamun pemimpin. Nampaknya Presiden kata tak apa, betul. Tetapi jangan sesekali mencerca rumah UMNO. Ini memang kita tak pernah lakukan. Dan yang paling penting sekali, ini yang paling penting saya tunggu, iaitu bila beliau mengatakan bahawa UMNO yakin seandainya kita berjaya memenangi pilihan raya ini, UMNO yakin mampu menangani konflik ekonomi asalkan kita berpijak di bumi nyata. Dalam keadaan tak ada duit, katakan kita tak ada duit. Dalam keadaan harga barang naik, usahakan bagaimana untuk mengurangkan harga barang. Jangan ditipu rakyat. Jangan mengatakan barang tak naik, tapi harga terus melonjak. Jangan dikatakan bahawa minyak akan turun, tapi hari ini dah susah nak dapat. Ini perlu ditangani. Jadi, bila sahabat saya, Rafi Awang Kecil, Datuk Rafi, Datuk Rak, dia tanya, apakah perlu pilihan raya ini diadakan segera? Secara berterus terang, Presiden UMNO menyatakan makin lama kita tunggu, makin sukarlah untuk UMNO Barisan Nasional menang dalam pilihan raya. Ini jelas. Kerana katanya banyak orang bercakap soal apakah pilihan raya itu nak diadakan sampai tamat tempohnya 2023. Jika itu berlaku, maka pihak parti pembangkang akan memperkukuhkan kedudukan mereka. Dan begitu juga ada orang mengatakan selepas belanjawan. Jika yang Bapak Perdana Menteri membentangkan belanjawan di Parlimen, beliau menyatakan waktu kita menghadapi pilihan raya negeri di Johor misalnya. Pilihan raya negeri di Johor, belanjawan dah dibentangkan. Tapi orang tak pandang pun soal belanjawan itu. Yang rakyat nak tengok adalah calon-calon. Saudara Mood, Wahab 70 satu ada person send request. Saya tak minta maaf lah saudara Mood Wahab. Saya tak dapat untuk buat live begitu. Saudara Zul FZ, apakah Anwar Ibrahim ada peluang jadi PM? Saya cakap terus-terang, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Parti Keadilan. Saya daripada UMNO. Kalau melihat keyakinan Datuk Seri Zahid tadi, beliau yakin UMNO boleh menang. Keyakinan beliau. Tetapi jangan lupa bahawa bagi saya tetap berpegang kepada besar kemungkinan berlaku jajaran baru. Itu pun selepas pilihan raya akan datang. Jadi, warga UMNO kena berusaha habis-habisan. Jika tidak, maka UMNO akan jadi parti picisan. Kita jadi minoriti di kalangan yang minoriti. Kita mengharapkan bahawa dalam pilihan raya akan datang, macam saya katakan, suka tak suka, terima hakikat. Daripada 222 kursi parlimen itu, kita cuma ada sekitar 167. Itulah kursi yang akan kita rebut bersama dengan PKR. Sebab itu PAS ada tengah-tengah jalan. Saudara, Amanah juga ada. Mereka ada sokongan daripada pengundi-pengundi bukan Melayu.
Kerana mereka bersama dalam kemah besar dengan DAP. Begitu juga dengan Keadilan, mereka ada kemah besar bersama dengan DAP. Walaupun Parti Keadilan bertanding secara solo. Dalam kesukaran sebegitu, UMNO hadir secara solo. Kita memang tidak mahu, kerana kalau seandainya UMNO mengadakan pakatan semula dengan parti-parti katak ini, bertambah wuyuk UMNO ni. Sebab itu, Datuk Zahid mengatakan kita harus dominan. Kita mesti dominan dalam pilihan raya akan datang supaya paling-paling tidak apa yang dirancangkan oleh UMNO dapat terlaksana. Kita mesti jadi majority among the minority. Saya tidak nampak, terus teranglah saudara, saya tidak nampak bahawa kita boleh dapat sampai 130 kursi, 140 kursi. Kerana pengundi-pengundi bukan Melayu, mereka masih lagi dangkal, mereka masih lagi degil, yang tidak bersimpati dengan kerajaan. Buat macam mana pun, saudara, buat macam mana kan usaha macam mana pun, masih lagi mereka tidak mahu. Tak mau terima. Walaupun saya melihat macam mana kata Datuk Syarani, ahli profesional, iaitu Menteri Besar Perak, dia kata dia insya-Allah Perak sendiri akan menurunkan calon-calon yang profesional. Pun saya tidak yakin pengundi-pengundi bukan Melayu akan bersama dengan kita. Ini realiti. Saya harap anda berpijak lebih nyata. Tetapi bagi mana kawasan-kawasan yang majoriti pengundinya itu Melayu, usahakanlah. Jangan hanya sekadar menyantuni di saat-saat akhir. Sekaranglah, jengahlah wakil-wakil rakyat ke ataupun calon yang nak jadi calon. Kalau dengar-dengar mungkin jadi calon, inilah masanya untuk anda menyantuni. Bukan lama pun, dalam tempoh 1 bulan lagi ataupun 2 bulan lagi. Tak lama dah. Saya cakap terus terang, saya memang pilihan raya akan diadakan paling hampir. Sebab itu saya katakan kita sudah pun mula mengetuk pintu jendela pilihan raya. Tapi kalau tidak ada persiapan, tak payahlah nak bercakap, nak jerit, terpikir, terlolong, nak adakan pilihan raya. Ini keadaannya. Saya memberi pencerahan untuk mengingatkan warga akar umbi, khususnya pimpinan di peringkat bahagian UMNO, supaya mengukuhkan kepersepaduan kita, di samping itu bekerja keras. Saya tahu pemuda UMNO dah bergerak. Puteri UMNO pun 2 hari lepas menyatakan mereka juga bersedia. Tapi bagaimana pimpinan akar umbi yang lain? Janganlah harapkan puteri saja tergedik-gedik, nak cari undi. Janganlah harapkan pemuda saja berlengan. Cara pemuda lain, cara puteri lain. Tapi bagaimana akar umbi yang lain? Saudara Tuan Tanah Kedaung, dia kata UMNO BN mampu dapat 70 kursi saja. Saya tidak menolak kemungkinan itu berlaku. Tapi kalau 70 kursi itu, kita adalah majority di kalangan minority. Kena diusahakan. Sebab kalau 70 campur dengan apa yang diperolehi oleh parti DAP, lebih kurang 40 ke 50 kursi. Dapatan saya, warga Cina masih lagi mereka kekal, tidak mau berubah. Jadi kalau mereka dapat 40 ataupun 50 kursi, kita 70 dah 120 kursi, tinggal lagi 47. Kalau 47, jangan kita nafikan kemampuan orang. Masalahnya kadang-kadang kita ni suka menafikan kemampuan orang. Sebab itu kena bergerak, kena berusaha. Jangan nafikan. Memang kita tahu hari ini PAS juga sudah pun merosot. Sebab itu saya mendengar bagaimana pimpinan PAS saya menyantuni apa kenyataan daripada Datuk Nur Jazlan Muhammad selaku Timbalan Pengurusi Perhubungan Johor. Dia kata Presiden PAS saja ada orang masih lagi mengulangi pendiriannya, mau teruskan kerjasama dalam muafakat nasional. Ini gambarannya. Datuk Tuan Ibrahim sebagai Timbalan Presiden pun menyatakan mahu supaya diadakan permuafakatan secara keseluruhannya. Nak buat macam mana lagi? Presiden UMNO dah kata tak ada dah. Intipati yang saya dengar beliau tidak lagi sebab mereka tidak ikhlas. Dulu mereka yang tergila-gilakan bila kita hilang kuasa baru nak bersatu. Inilah bidalan Melayu mengatakan dah terantuk baru nak tergadah. Bila dah hilang kuasa baru nak merapatkan usaha. Bila dah jadi pemangkang barulah mencari sahabat. Tetapi bila dah berada dalam kerajaan, akulah segala-galanya. Walaupun mereka berapa banyak kursi pun hanya sekadar berbekalkan 18 kursi. Kononnya mereka lah the kingmaker. Ini gambarannya. Saudara, jadi kadang begini macam kata Datuk Nazlan, sudahlah. Kita berhairan dan pelik.
Apakah mereka masih tak sedar-sedar ni? Sudahlah, tak payah nak disantun. Jangan jadikan itu sebagai gametan untuk mendapat keyakinan warga bangsa Melayu Islam untuk memilih mereka. Seolah-olah PAS tak bersalah. PAS mengharapkan perpaduan. Tapi kita tahu, kita mengharapkan perpaduan dulu. Bukan tak ada. Kita wujudkan muafakat nasional. Tapi di saat kita menyantuni bersama, dia pun bersama pula dengan parti PBM. Yang kita tahu parti Peribumi Bersatu matlamat lain tak ada nak bunuh UMNO. Ini kena jelas. Tetapi hairannya ada pula di kalangan pemimpin UMNO yang ketamakan, yang haloba untuk dapat jawatan, sanggup bersimpati dengan PBM. Ini yang saya tak faham. Dan sebab itu saya melihat apa kenyataan si Presiden tadi. Dia kata mereka ini pasti akan digugurkan. Soal orang nak maki dia pun makilah. Kalau nak dicabar jawatan sebagai Presiden UMNO, cabarlah. Itu masa kemudian, dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya. Tapi untuk saat ini, aku sudah tidak percaya padamu lagi. Sebab itu dia mengatakan, kalau boleh, Datuk Seri Ismail Sabri jangan lewat-lewatkan lagi pilihan raya. Datuk Seri Presiden, dia sedar diri dia. Dia bukan dalam kerajaan. Dia hanyalah sebagai ahli parlimen biasa saja. Tak boleh pula dia menentukan tarikhnya. Tapi jangan lupa, sebagai Presiden, beliau boleh memanggil Perdana Menteri. Tapi kalau Perdana Menteri tak nak ikut, pun dia tak boleh nak kata apa. Terpulangkanlah. Tapi beliau akan menjelaskan keadaan. Sebab katanya tadi, jangan fikir, jangan tunggu lama-lama. Nanti diambil orang. Itu dah beri gambaran. Fahamlah. Kalau tak faham tu, takkan saya kata, saya pun bertambah tak fahamlah kalau sikap mereka sebegitu. Dan, ini paling penting saya. Kabaran saya dapat bahawa Dr. Mahathir masih lagi nakkan kuasa, masih lagi nak bertanding. Ya, teman-teman di Langkawi bersiap sedialah. Sebab dia berusaha, sebab kabarnya besok, tak silap saya, beliau akan merasmikan penubuhan. Itu Parti Gagasan Nasional. Daripada Pakatan Harapan, tubuh pula Parti Gagasan Nasional. Daripada Perikatan Nasional pada Gagasan Nasional. Tahap apa nak digagaskan, kita tak tahulah. Tapi kabarnya bahawa Dr. Mahathir akan bersama-sama dengan PBM atau Perikatan Nasional, bersama dengan PAS, bergerakan untuk membentuk Parti Gagasan Nasional. Lain daripada itu, wallahu a'lam bissawab. Tapi bagaimanapun kabarnya, saya nampak bahawa parti DAP juga dah mula main mata. Dia nak gamit juga untuk pengundi-pengundi Melayu dia, dan dilihat sebagai bersimpati dengan Parti Gagasan Nasional. Cuma yang kekal untuk tidak mahu, dapatan saya adalah pimpinan daripada Parti Keadilan. Dan yang mahu, saya melihat bahawa persoalannya, kabarnya ada pula dalam Parti Keadilan, seperti Datuk Saudara Rafizi Ramli, nampaknya dia mahu agak-agak bersetuju untuk bersama dengan Dr. Mahathir. Kononnya boleh menang. Bagi saya dah bercakap, jangan jadi Trojan horse. Kena ikhlas dalam perjuangan. Dengan gagasan Parti Nasional ini, saya tidak nampak. Saya yakin rakyat masih lagi menyimpan dendam yang cukup membara. Bagi rakyat cukup-cukuplah. Dah letihlah kita kena dengan Pakatan Harapan itu hari. Kemudian diikuti oleh Perikatan Nasional. Terkurung lagi. Dan saya jangan lupa, bagaimana saya buat laporan awal tadi, iaitu bagaimana monkeypox sudah pun melanda di seluruh negara Amerika. Apakah ia akan melanda negara kita? Kalau ia melanda negara kita, tentulah bertambah sukar kehidupan kita. Seandainya rakyat boleh terkesima, seandainya rakyat boleh terpukau dengan gagasan Perikatan Nasional ini, sekali lagi negara kita akan terjerumus dalam lembah masalah ekonomi yang lebih serius lagi. Dah sakit, datang lagi penyakit yang baru. Ini paling teruk saya. Dulu kita segar, tapi dijatuhkan oleh Pakatan Harapan yang tak kekal lama. Waktu itu dalam segar begitu, tapi akhirnya sakit juga hari ini. Berterusan, berlarutan dengan hadirnya Perikatan Nasional. Dan apabila nak diperbaiki sedikit, apabila hadirnya kerajaan baru pimpinan Datuk Ismail Sabri, masih lagi keadaan yang terhencut-hencut. Nak buat macam mana? Sebab bukan kita pemerintah secara dominan, terpaksa mengharapkan
belas eksan daripada pembangkang. Dah tahu pembangkang, tidak mungkin mereka akan bersetuju apa yang kita nak canaikan. Dah ada situ PBM, tidak mungkin dia akan bersetuju dengan apa yang UMNO nak buat. Ini gambarannya. Bagaimana dalam keadaan yang sakit sebegini, seandainya rakyat masih lagi nak percaya dengan Parti Gagasan Nasional ini, dah sakit bertambah sakit. Dalam keadaan terhencut-hencut, diserang pula ini kencing manis, luka yang takkan sembuh, akhirnya kaki dipotong. Itu gambarannya saya nampak. Jangan lupa saudara, bahawa inflasi, hyperinflasi berada di ambang pintu. Saya khawatir dari situ. Seandainya kestabilan politik tidak dapat terjelma selepas usai pilihan raya yang akan kita hadapi nanti, sudah pasti ia akan menjerut kehidupan rakyat. Sebab itu saya berpesan kepada teman-teman, saya tak ambil kisah sama ada parti-parti mana pun nak memimpin negara ini. Pertama-tama sekali mestilah mereka itu majoriti. Soal Perikatan Nasional, bagi saya nampak Perikatan Nasional tak adalah, tidak ada harapan. Terus terang saya katakan, minta maaf, jangan bazirkan undi anda, jangan sia-sia, jangan bazirkan undi anda, tak payah. Walaupun mereka menjanjikan segunung emas, walaupun mungkin ada hamburan wang ringgit apa semua, jangan bazirkan undi yang begitu berarti dalam hidup anda itu kepada yang bukan pada tempatnya. Saya nampak berkali-kali saya jelaskan, satu Parti Keadilan, satu daripada UMNO Barisan Nasional. Dua saja. DAP kita tak boleh nak cakap apa. UMNO tidak mungkin bersama dengan DAP. Tapi kalaulah keadaan UMNO dapat 70 ataupun 90% 90 kursi, itu kita dalam keadaan yang mantap. Soalnya kita nak kerjasama dengan siapa pun dalam membentuk kerajaan, tak ada masalah. Jangan lupa 55 kursi itu saya lihat pada bacaan saya tidak kurang daripada 25 kursi parlimen di Sarawak itu bakal dimenangi oleh parti pimpinan Datuk Abang Johari. Dan beliau telah menyatakan bahawa partinya akan berkongsi kuasa dengan parti yang dominan di Semenanjung. Artinya kalau kita dapat 90 kursi, dia ada 25, adalah 115, dah boleh tubuh kerajaan. Malahan, keyakinan saya bahawa UMNO di Sabah juga pasti akan menyumbang untuk memperkukuhkan kerajaan yang baru, iaitu dengan sekurang-kurangnya saya nampak lebih kurang antara 16 ke 17 kursi daripada 24 kursi. Jika datang ke situ, maka dapatlah kita sekitar 120 atau 230 untuk membentuk kerajaan yang lebih stabil. Sebab itu Presiden UMNO dia yakin. Tapi bagaimana strateginya? Takkan nak cerita dengan orang. Mana boleh kita nak menceritakan strategi kita. Kalau strategi kita diketahui orang, bukanlah strategi namanya. Bagaimanapun kita tidak mahu mendahului kerja Allah SWT. Sebab itu Datuk Seri Zahid mengatakan, rezeki itu tidak pernah salah alamat. Seandainya rezekinya UMNO Barisan Nasional diizinkan oleh Allah untuk memerintah semula, maka dapatlah. Kalaulah rezeki itu diizinkan oleh Allah kepada Parti Keadilan, maka keadilanlah yang akan bersama dengan DAP. Ini gambaran saya, jangan kita menafikan. So, saudara Zaza, nasiblah kalau dapat 90. Silap-silap kurang 50. Saya bersetuju dengan pandangan anda. Terpulang pada warga UMNO di peringkat akar umbi. Terpulang kepada kepimpinan UMNO nak menurunkan calon yang bagaimana. Kalau turun juga calon-calon yang kita dah tahu, rakyat dah kenal. Saya tak nak sebut nama-nama lah. Lebih-lebih lagi yang 7 nama yang disebut oleh saudara Lokman Adam. Kalau diturunkan juga pun, tentulah bukan hanya di kawasan mereka kita akan mengalami kekalahan. Malahan dia akan menjadi diaspora atau merebak pada seluruh negara. Kerana rakyat hilang keyakinan. Kerana UMNO tidak mampu melakukan islah dalam kepimpinannya. Ini perlu dihayati oleh pimpinan. Saya amat bersyukur. Apa yang saya laungkan sama malam, hari ini Presiden Parti telah pun menyatakan secara jelas bahawa keutamaannya adalah wajah dan muka-muka baru. Memang saya seronok bila beliau membuat bandingan bagaimana kita menang di Melaka 80% pemimpin muka baru. Beliau juga menggambarkan bagaimana kejayaan UMNO memenangi pilihan raya di Johor dengan 70% muka baru. Jadi saya berkeyakinan apa yang beliau lafazkan itu adalah satu hasrat. Beliau menyimpan ataupun memegang amanah yang diberikan oleh kalangan ahli majlis tinggi.
mandat yang ada pada beliau itu pasti akan diterjemahkan dalam pilihan yang akan datang. Saudara Pak Him, Pilihan Raya Negeri Johor membuktikan benar. Saudara Amran Said, BN barang naik. Ini masalahnya. Mereka suka mencipta akronim. Cerita BN barang naik. Jangan saudara, kita tak mau tuduh. Kalau nak mencipta benda begitu, kita boleh cakap lah PH, Pakatan Hancing. Bagi saya bukan itu, bukan slogan yang diutamakan. Yang penting, apa perancangan anda? Pemimpin harus merancang untuk masa depan rakyatnya. Bukan untuk merancang, membina satu impian dan harapan, aku nak terus kaya lagi. Sebab itu mereka yang masih jadi wakil rakyat, mereka yang ada dalam kluster menteri ini, merasakan, mesti aku jadi calonnya. Kalau tak jadi calon, tak boleh. Sebab aku nak jadi menteri lagi. Sudahlah. Berikanlah kepada Dato' Seri Presiden mengatakan 40 di bawah umur 40 tahun ni mereka adalah majoriti pengundi. Perlu ditangani, perlu disantuni kehendak dan harapan peringkat mereka yang pengundi di kalangan 40 tahun ke bawah. Ini bukan kerja main-main, saudara. Bukan boleh cakap, bukan boleh sekadar retorik, bukan hanya mengatakan inflasi akan selesai, harga barang akan turun. Tak boleh main cakap, mesti dibuktikan. Kalau saya nak tengoklah dalam sama 8 hari bulan nanti, apakah benar harga minyak di pasaran, minyak masak dapat dikekalkan pada harga RM34. Namun harga begitu masih tinggi. Dan paling penting, rakyat perlukan pekerjaan. Rakyat perlu dapat peluang untuk menjana ekonomi mereka. Ekonomi rakyat perlu disantuni. Jaka Linglong, ketua pengundi Syana Jaka Linglong tadi, dia kata ketua-ketua bahagian yang duk tunggu lama nak jadi calon, sedar-sedarlah timbul calon baru. Nak buat macam mana? Itu keadaannya mereka kena insaf. Sebab kita memerlukan tenaga baru yang ada kekuatan. Selalu zaman dia kata kalau pengundi Johor Melaka keluar beramai 85% belum tentu kita menang. Tak. Setara, jangan kita berselindung daripada realiti. Saya dah cakap. Saya menegur. Kalau saya boleh menegur warga UMNO, takkan saya tak boleh menegur anda yang tidak bersimpati dengan UMNO. Tak ada masalah. Cuma saya katakan, jangan kita bermain dengan persepsi. Jangan kita bermain dengan andaian. Jangan sesekali kita berangan-angan dan beranggapan, kita kuat, kita boleh begitu. Itu bukan. Berpijak di bumi nyata. Sekarang ini masa untuk menyantuni kehidupan rakyat. Warga bangsa kita memerlukan kepimpinan yang benar-benar ikhlas. Saya tidak akan berhenti untuk menegur dan menyatakan sesuatu yang nyata supaya warga bangsa saya sedar dan insaf. Cukup dah kita benaung daripada mereka yang selama ini kita letakkan keyakinan, kepercayaan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Masa jadi pembangkang, punya hebatlah penyatuan, pemikiran demi rakyat, demi itu, demi ini. Tapi bila dah naik jadi menteri, apa yang mereka lakukan? Lain tak ada bercakap soal retorika. Saya, itu keadaannya. Jadi dalam keadaan begini, saya amat berterima kasih pada Presiden UMNO. Sebentar tadi saya dengar apa yang saya suarakan, apa yang saya lantunkan sepanjang malam itu nampak gayanya didengari oleh beliau. Dan beliau amat menyantuni tentang hasrat dan aspirasi warga akan undi. Saudara Rosi Ismail nak beli minyak masak pun payah, kena cari mana tempat baru nak jumpa. Ini masalahnya. Bukan orang lain. Pengurusi Felda orang UMNO. Tapi kenapa benda ini boleh berlaku? Sepatutnya Felda menguruskan minyak-minyak masak ini. Ini keadaan. Tadi saya dapat juga laporan, tengok dalam internet, beribu minyak masak paket tu. Ini terapung-rapung di perairan Indonesia. Artinya mungkin kapal yang membawa minyak ataupun bot yang bawa minyak masak ke paket itu cuba diseludupkan ke Indonesia. Akhirnya mungkin bot itu karam. Jadi minyak-minyak itu terapung di perairan di Indonesia. Ini gambarannya saya. Jadi kita sambung lagi malam esok. Mungkin ada pencerahan-pencerahan yang lain. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.